Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, inilah julung kalinya kita mengadakan satu program dalam bulan puasa bulan petang. Biasanya kita menganjurkan majlis iftar perdana, tapi tahun ini insya-Allah kita cuba buat satu program dalam bulan Ramadan, menguji kesabaran dan keimanan kita dengan tak makan, dengan berpanas dan sebagainya. Kita nak buat satu program, kita panggilnya sebagai sehari tahun solat. Sehari solat maksudnya kita nak memperbaiki solat kita. Bukan cikgu nak mengajar kamu solat. Sebab cikgu tu yang kita panggil ni adalah pelajar tingkatan 5 dan 6 yang dah pun akil balik, yang dah dipertanggungjawabkan dengan tanggungjawab agama Islam. Jadi kamu pun dah tahu, cuma kita nak mentahsinkan, nak memperelokkan. Mungkin ada di sana di sini yang terdapat sedikit kecacatan yang kita tak sedar. Sebab kita belajar solat ni, waktu kita di tingkatan 1 saja. Jadi buat tingkatan 1. Ingat lagi tentang solat. Lepas tu pun seminggu kan. Lepas tu belajar lagi, tak belajar lah. Cuma buat mempraktikkan secara bertaklid, ikut saja. Tak pernah kita belajar lah. Kita sembahyang waktu kita tahu hati kita satu tu, kita tahu di rumah kita solat, kita ikut. Ada yang menambah baik, alhamdulillah. Yang tak berapa bagusnya bertambah kurang. Jadi petang ni insya-Allah kita nak buat tahsin. Bukan tak nak ajar lah, sama-sama berkongsi ilmu. Macam mana kita nak memperbaiki solat kita. Sebab Ustaz Opati dalam masyarakat, di kalangan masyarakat sekolah, masyarakat setempat, ada lagi yang solat walaupun umur dah bayar dengan Ustaz sampai 60, tapi cara rokoknya tak betul. Hati saya nak kasih tu, cara sujudnya tak betul. Kalau betul, ada rosak sikit tak apa, tapi tak memenuhi syarat sah rokok, maka tak sah solat. Tak memenuhi syarat sah sujud, maka tak sah solat. Itu baru kita masuk 2 perkara, rokok dan sujud. Tapi hari ni Ustaz nak fokus kepada lebih rukun qauli. Rukun qauli, iaitu rukun yang wajib kita lafazkan ketika solat. Lafaznya maksudnya kita kena sebut keluar suara telinga kita mendengar. Belajarlah tingkatan 1, tanya baliklah tingkatan 5, tingkatan 6. Rukun qauli ada berapa? Jenuh je lah. Sebab tu kita kena tahu, sebab kita buat hari. Oleh kerana kita belajar cuma seminggu dan kita nak mempraktiskan dia seumur hidup. Dan di rumah pun alhamdulillah kalau ada ibu dan ayah yang menegur anak-anaknya. Tapi kita nak cuba ramai yang tegur anaknya solat. Dia cuma tanya, abang solat tak? Dia solat. Dia tak tahu anak dia solat tu betul tak betul, orang malam. Jadi untuk itu hari ini, di kalangan guru-guru kita yang Ustaz namakan dia sebagai basic, Cikgu Bukhari, Cikgu Syaril, Ustaz Din, Cikgu Naim, Ustaz Syauqi, Cikgu Rabi'ah, Ustazah Kamisa, yang ada Ustazah Fatimah, Cikgu Zurina, sebagai basic, sebagai ibu dan ayah, serta sebagai kakak dan abang kamu. Jangan malu, jangan segan mengajar dan belajar. Sebab tadi Ustaz bagi nota kat kamu semua dapat nota. Jangan takut, ada disediakan. Jadi kita tak mahu tunggu kawan-kawan kita lah. Yang mana ada, alhamdulillah besar sangat rasa hari ni. Walaupun yang datang cuma 30, alhamdulillah. Iaitu orang yang cuba mencari ilmu. Dia nak memperbaiki soalannya. Pejabat
Abang bagi kat dia di belakang, ambil sedikit. Abang bagi kat yang lagi. Suam. Okey. Okey, Ustaz dia mencari bahan untuk kamu untuk mengadakan program pada petang ni. Okey. Di surau kita yang kita kata nak kata lebih pun tak, nak kata kurang tu adalah kurang tak setuju. Semua. Okey. Ustaz dapatkan naskah ni. Ustaz cari. Ustaz ambil daripada sebuah buku yang ada di rumah, iaitu Ensiklopedia Solat Bersurau. Okey, Ustaz nak terang secara ringkas saja. Dalam buku yang tebal tu Ustaz dah tengok. Ustaz kata tak apalah, nak buat petang ni nak bagi banyak sebenarnya. Yang pertamanya Ustaz nak cerita tentang makro solat, syarat sah solat, batal solat. Lepas tu teringat pula tentang sunat ab'ad, sunat haidah. Okey, lepas tu teringat lagi muafiq, masbuk. Itu semua yang kita belajar di kita tercukup tu. Tapi rasa-rasa macam tak cukup masa. Sebab masa kita cuma ada lebih kurang 2 jam. Ustaz nak terang kat kamu ni sejam. Kamu akan berada dalam PC dengan PC selama 1 jam. Sampai ke pukul 7, siap pukul 7 kita berhenti. Kita akan buat bacaan Yasin dan juga tahlil ringkas sebelum kita berbuka puasa. Lepas buka puasa, kita solat maghrib, kita rehat, makan lagi yang berat supaya kita bertenaga. Kemudian kita solat isya sama-sama berjamaah dan kita solat sunat tarawih 8 rakaat insya-Allah. Lepas itu kita boleh balik. Jadi singkat sangat masa. Pengisian kita adalah terlalu sikit. Tapi walaupun sedikit, biarlah kita ambil manfaatnya. Okey, daripada kita membuang masa, kadang-kadang kita tak tahu, mungkin hari ini yang sebelum ini, pada ketika dan saat ini, ramai dari kalangan kita yang berseronok di bulan Ramadan, buang masa, mengurangkan pahala puasa. Bukan biar lepas Ramadan tambah pahala puasa, tak, mengurangkan pahala puasa. Sebab menengok berbagai benda yang tak sepatutnya kita tengok, yang makruh ada, yang haram ada, yang harus ada, yang harus okey lagi. Yang haram dengan makruh tu apanya? Apa yang haramnya? Yang tak menutup aurat berapa ramai di bazar Ramadan. Kita ada pinjam memandang kita. Nak beli dia air ya. Nak beli lebih kurang apa nama karibah RM3. Tapi yang kita dapat tu mengurangkan pahala puasa kita. Jadi kita berada dalam majlis ilmu, mudah-mudahan malaikat rahmat menaungi kita insya-Allah. Okey, baik kita tengok. Hari ini Ustaz nak fokus rukun solat. Ustaz cuma potensi keluarkan satu bab saja, rukun solat. Sama-sama kita boleh tengok. Okey. Ustaz tak nak baca pengenalan dia. Okey, kamu boleh baca sendiri yang dikatakan rukun solat itu apa. Okey. Rukun perkara yang menjadi unsur utama. Okey. Dari segi ta'rif, dari segi istilah, pada bahasa istilah rukun dan segi istilah. Rukun solat adalah perkara yang perlu dilakukan ketika solat dalam bentuk amalan hati, pertuturan dan perbuatan yang khusus. Min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Okey? Taqrir kan? Bukan taqrir. Niat. Tasbih. Solat dia kena meliputi 3 rukun yang utama. Dia melibatkan hati, pertuturan dan amalan. Okey, kita tengok rukun solat. Ulama berbeza pendapat dalam menentukan jumlah rukun solat. Tetapi mazhab Syafi'i menetapkan rukun solat atau fardu solat itu ada 13. 13 rukun. Dan bagi orang Islam yang mengaji macam kita tak nak bertaklid dan kita kena cari. Dan kita kena membezakan di antara rukun dengan solat. Jika seseorang itu tidak boleh membezakan di antara rukun dengan sunat solat, maka solat kita sah. Ingat anak-anak, yang mana satu rukun, yang mana satu sunat, tak berarti nak beza. Tak usah solat.
Yang selama ini kita bertaklid saja, kita buat ikut. Dan sampai kita duk mengikut-mengikut, kita disuruh, diwajibkan menggali, mencari ilmu, terutamanya tentang perkara pokok dalam hidup kita. Solat. Apa-apa pun yang paling penting sekali, macam mana keadaan sekalipun, solat. Jangan lupa. Okey. Yang pertama rukun, dia kata niat. Apa itu niat? Ialah qasad untuk melakukan sesuatu yang disertai dengan perbuatan. Niat di mana? Dalam mulut kah? Di mulut kah? Niat dalam hati. Nak niat ketika mana? Dalam solat. Saya pernah jumpa macam-macam cara orang solat. Dia kata waktu dia nak niat tu, dia Allahu Akbar tu, baru dia niat. Tak betul cara tu. Nak niat tu, yang dia kata dia solat fardu zuhur, solat fardu asar, 4 rakaat ikut imam kerana Allah Ta'ala tu, dan di mana dia kena buat? Dalam hati. Ketika mana? Ketika berlakunya takbiratul ihram. Maka dengan sebab tu, ulama-ulama mengatakan 3 benda berlaku serentak dalam solat. Niat, takbiratul ihram, berdiri betul. Nak solat kita berdiri tak dikatakan berdiri betul lagi. Ketika mana dikatakan berdiri betul? Ketika kita mengangkat takbir. Allah, waktu tu sahaja aku. Dia kena ada qasad, dia kena ada ta'rad, dia kena ada ta'yin. Dalam ni, niat dia kena ada 3 benda. Aku buat apa? Aku solat. Solat apa? Zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Kerana apa? Allah Ta'ala. Dia kena ada benda. Aku solat zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dia kena ada qasad, dia kena ada ta'rad, dia kena ada ta'yin. Baru sah. Jangan kita main Allahu Akbar. Bila niat tadi, kosong. Waktu tu dah mula. Bar tu dah habis niat. Satu. Okey, tentang ni niat. Saya tambah banyak-banyak, masa tak cukup. Nak cepatnya, betul ada. Okey. Tu dapat niat solat fardu subuh pun ada di sini, maghrib, zuhur, isyak. Yang usalli, usalli itu lafaz niat, sunat sahaja. Hukumnya sunat, tak kata usalli pun tak apa. Kita dah cakap dah solat ni. Masuk dalam masjid nak solat, berdiri ya. Allahu Akbar. Dia tak usalli pun sah. Sebab usalli tu cuma sunat. Siapa yang kata rukun selama ni, dia duk kata rukun dah. Sebab dia kena beza di antara perkara rukun dan perkara sunat. Yang penting tu hak dalam hati tu. Takbir dah mana? Angkat tangan kah? Dah. Bukan angkat tangan tu. Takbir tu ialah Allahu Akbar. Nanti bila duduk bersama dengan Jesse, dengan malu, dengan segan, cuba bertakbir dengan cara yang betul. Sebab ada kalangan kita yang takbir tak betul lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia mesti sekurang-kurangnya dua harokat. Allah. Paling panjang pun 12 harokat. Lebih daripada tu tak sah solat. Kurang daripada tu tak sah solat. Allahu Akbar. Banyak nak main-main dia. Allahu Akbar. Berapa harakat Allah? Sekurang-kurangnya 2. Allah tu baik. Allahu Akbar tu 6. So dalam masa Allahu Akbar tu, waktulah berlakunya ni niat apa yang kita nak buat. Okey, kita faham. Satu bab ni, bab niat. Okey. Rukun yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Zaman sekarang ni penyakit macam-macam. Solat atas kursi, solat atas bangku, solat atas kaki. Berdiri bagi yang mampu, seorang itu dianggap berdiri dengan sempurna apabila dia berada dalam keadaan tegak. Tegak tu macam mana? Dada tu kena menghadap ke arah kiblat. Kita ditentukan oleh Majlis Agama Islam.
di Malaysia, JAKIM, Jabatan Agama Islam Kedah, kiblat kita tu sebelah tu. Kita buat surau, kita buat arah kiblat. So kita nak diri betul tu dada tu kiblat, dada. Muka-muka. Kalau kita tiada, kita dah tiada. Mukanya kena betul. So dia nak sembahyang, jangan nak kiblat dah. Sebab dia tiada, dada, taklah mukanya duduk dulu. Sebab dia tekuk dia tiap. Yang penting dah, dada. Dada lari daripada arah kiblat langsung solat. Contoh, waktu mana dada lari tu, ketika bangun dia dua pagi. Okey, contoh bila dia ada sujud, dia mangkit, kadang-kadang dia sakit. Boleh solat sunat tarawih, kadang masalah pegang tiring. Niat je lah. Nak rokok ni lah, tak ada cara dia. Nak sujud ni ada cara dia. Solat fardu tak boleh. Tak boleh solat fardu tu. Dia kata-kata tu solat dalam kereta. Orang tu duduk kereta, nak rujung. Okey, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Okey, tapi Ustaz tak mahu nak sentuh. Okey, benar-benar tu. Kita ambil rukun yang ketiga, takbiratul ihram. Okey, takbiratul ihram. Dalil yang menjadikan takbiratul ihram sebagai salah satu rukun solat ialah riwayat daripada Ali bin Abu Thalib radhiyallahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus solat tahuru wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Okey, takbiratul ihram. Takbir yang mana Ustaz kata tadi? Perkataan Allahu Akbar. Angkat tangan sunat. Sebab tu ulama tak kisah nak angkat tangan tinggi mana, tak kisah. Boleh katakan rukun, mestilah dia ada had cakap mana nak angkat tangan. Boleh katakan angkat tangan tu rukun, tapi dia tak kata angkat tangan tu rukun. Perkataan Allahu Akbar punya rukun. Nak angkat setara mana? Setara tu, sebab tu kita tengok di masjid berapa ramai angkat. Lagu tu, buh nang tu, hak lagu tu, semua ada. Sebab dia sunat. Meletakkan tangan kiam di dada, hukumnya sunat. Ni tak ni. Nak tak bawah perut, nak tak bawah pusat, buat ada. Sunat. Nak tak belah tu ada, nak tak belah tu ada, nak tak belah tu ada, nak tak dalam tu ada, nak tak lagu tu ada. Ni pelbagai. Sunat dia ada kaedah dia. Masing-masing ada falsafah yang tersendiri. Tapi kita ikut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dia suruh kita tak dia kiam macam mana kita tengok bila orang mati, dikiamkan dengannya letak. Dia terpukul. Tak bila terpukul, tak boleh betul. Sunat je. Kalau Allahu Akbar, diri lah. Takbiratul ihram, diri betul. Nak niat Allahu Akbar, dia niat. Solat dah. Dah berlaku tiga rukun. Diri betul, niat, takbiratul ihram. Dah ustaz awak tak buat lagu tu, buat lagu tu sunat. Ustaz awak tak buat lagu tu, buat lagu tu sunat. Yang wajib dia Allahu Akbar. Tak ni nak sombong betul nak Allahu Akbar tu. Kalau Allahu Akbar tak betul pula. Aku duduk dengan PC sekali. Betul kan? Okey. Baik, bawa dah. Tiga rukun solat. Dah 13 orang. Okey. Syarat-syarat takbiratul ihram. Ketika melafazkan takbir hendaklah berada dalam keadaan berdiri. Tidak sah takbir tersebut jika dilafazkan ketika belum sempurna berdiri atau ketika melangkah ke saf. Maksudnya memang kita betul-betul berdiri. Sambil duduk jalan, duduk angkat takbir, orang tak berdiri. Okey, memang kita diri dah, elok dah. Pasal kuda-kuda dah nak solat. Tengok saf kita dengan orang lain. Hukumnya sunat. Di syarat sah takbir. Okey. Melafazkan ketika menghadap kiblat. Betul-betul dah menghadap kiblat. Itu dikatakan yang betul. Waktu itulah barulah Allahu Akbar. Okey. Baik. Melafazkan dalam bahasa Arab, jangan ubah bahasa. Apa maksud Allahu Akbar?
Allah yang maha besar. Dah terlampau mengaji sangat. Nak jadi macam makhluk ada Allah ni, pelik-pelik tu, agama Mahdi lah, Aminah Wadud lah, nak pelik-pelik. Duk pergi ubah jadi menagamaan satu kah, bahasa Arab diubah ke dalam satu ni, kita pun nak buat lah, dah ada ilmu sikit, maklum lah, mengaji tinggi tak ada engineer. Duk pergi lapan niat takbir, Allah maha besar. Jangan duk kata tak berlaku. Ayat pin dia return, ayat pin kembali semula macam Batman dia return. Ajaran ayat pin. Bahawa ni kan ajaran Mahdi. Ada dalam TikTok tu disekat oleh MC Malaysia lah tu. Ajaran Mahdi tentang Imam Mahdi, dia baru tunggu Imam Mahdi yang ke-12 sehingga mengatakan lah dia kata apa? Kita puasa ni tak betul. Sepatutnya puasa ni lah bulan 12 tu. Dia main begitu. Kita pun pelik lagu mana. Dia punya dalil hujah dia. Dia buat anak-anak sembilan tak mau jadi tu. Okey, baik. Lafaz takbir yang diucapkan adalah boleh didengari sendiri. Paling kurang telinga kita dengar. Kalau kita telinga kita tak dengar, tak sah. Takbiratul ihram, lafaz tak sah. Bila dengar. Bila sebut kata rukun kau ni, dia kena ada suara. Biar ada suara lafaz, ada kalimah keluar. Biar ada kalimah yang keluar daripada mulut, telinga sendiri kena ada dengar. Wajib. Harus orang sebelah. Makruh orang yang keempat dengar. Orang sebelah pun dengar. Dia kuat kalau dia baca. Makruh tu. Yang mana kita baca kita dengar. Okey, seterusnya. Niat solat hendaklah disertakan bersama dengan takbir ini. Di asal solat jika berniat terlebih dahulu sebelum takbir atau selepas takbir. Maksudnya sama-sama. Allah tu sahaja dah masuk. Bar tu dah habis dah Allah Ta'ala. Okey. Baik, yang keempat. Yang doa. Okey. Lafaz Allahu Akbar. Okey, sama mana? Takbir dengan lafaz Allahu Akbar, tetapi harus ditambah perkataan ini dengan memasukkan sebab Allah seperti Allahul Jalil Akbar. Kita tak pernah buat lah. Itu pendapat ulama. Kalau bahas baru kita bahas, kita ambil yang hak yang nak maklumkan. Allahu Akbar. Baik, kita masuk yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah wajib dibaca setiap rakaat pada semua jenis solat, sama ada solat jemaah atau solat sendirian atau solat sunat atau solat fardu. Baca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah bermula dengan Bismillah. Ini ada ustaz nak tekan lagi ni. Allahu Akbar itu. Yang kedua Fatihah dulu dengan Bismillah. Berapa ramai yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Makhraj huruf ba pun tak keluar. Tak keluar makhraj huruf ba, sah tak bacaan kita. Tak sah baca Fatihah, tak sah baca Fatihah, sah dah solat. Tak sah solat. So kalau kita ada umur, ada ustaz ni, contohnya dah 57 tahun ni, kalau duk buat nak lebutu daripada dulu sampai ni, tak pakai walau sunat. Tu ya Allah Ta'ala kata, fawailul lil musallin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wailah untuk orang yang solat. Solat macam mana? Dia tak mau belajar. Dia kira dia pilih dia. So nanti baca Bismillah, nak huruf ba. Bis makraj buat syafatai, dua bibir tutup dulu. Bismillah. Bismillah. Sin. Bismillah. So dalam Fatihah ada berapa syatter? Nak kena tahu. Ada 14 tempat bertanda syatter. 14 tu lah nak kena sebut betul-betul. Alhamdulillah. Ha, bahasa huruf ha. Beza ha dengan ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin
bukan alamin ain. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ma. Dia ada sikit beza ya. Aku kata kena belajar tu. Ar-Rahman Nir-Rahim. Ar-Rahman Nir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Huruf dal. Bukan middin. Iyyaka. Tu selalu orang buat salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ni iyyaka na'budu wa iya tak boleh tak pakai nak. Iya. Di situ ada tanda syaddah. Ramai orang yang baca macam tu. Iyyaka na'budu wa iya. Tak boleh iya. Iya. Syaddah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kau bukan kau. Bukan nak marah kan? Sebab nak buat ngantuk. Bagi buka patah sikit. Okey. Fatihah rukun. Tak duduk dengan besi, baca kat besi. Cak cikgu kita. InsyaAllah saya yakin nanti ya besi kita yang kita panggil orang yang ada kemampuan, ada kebolehan. Okey. Memperbaiki Al-Fatihah. Sebab tu Fatihah ni kena baca secara lelaki berdepan dengan guru. Kita dah mengaji Al-Quran, baca Fatihah. Kita tak berdepan, tak baca dengan guru Fatihah. Menasa lelaki baca depan guru, betul tak betul? Saya baca Fatihah. Saya 5 orang guru tak lelaki, Fatihah saja. Dengan 5 orang. 5, 6, 7 orang. Cikgu duduk Fatihah sahaja. Duduk berdepan baca Fatihah. Nak dapatkan makhraj cara sebut sifat huruf panjang pendek bagai-bagai 7 orang ustaz. Dah lah bukannya seminggu 2 minggu, setahun 2 tahun Fatihah saja. Hari-hari satu ya Fatihah. Hari-hari mungkin tak, tapi hari-hari saja ada yang salah. Kalau nak dapat berpin, nak kena sekali Fatihah sempurna, Allah Alam tak tahu. Tapi last kali Ustaz Halim, Ustaz Abdul Halim kata, InsyaAllah, Alhamdulillah, Tabarakallah. Maksudnya dia bagi menjadi sejahtera. Kita boleh baca. Nak dapat tu buat rukun solat, nak rukun. Ni rukun. Okey, baik. Wajib baca dalam solat bacaan perlahan atau kuat, kewajiban berdasarkan riwayat Al-Bukhari. Saya tak mau baca dia punya dalil. Syarat sah bacaan Al-Fatihah. Buka solat sebelah. Dengar bacaan sendiri tertib. Syaddah dibaca dengan tepat. Syaddah yang ada 14 tempat tu dibaca dengan tepat. Syaddah. Okey. Lafaz kalimah tepat, bacaan terus menerus, bacaan dalam bahasa Arab, dalam keadaan berdiri diganti. Kalau tak boleh baca, itu ada khilaf ulama bahas, diganti dengan 7 ayat yang lain. Kalau nak baca Fatihah memang tak boleh nak baca, kata ulama gantilah dengan apa-apa surah, ada 7 ayat saja ambil. Tak boleh juga bacalah zikir sekadar yang lama bacaan Fatihah. Fatihah ni baca lama mana? Tak lama pun. Tak boleh baca Fatihah ayat pun tak boleh baca. Kita nak solat juga, maka disuruh berzikir sebanyak yang baik dahulu. Tapi Fatihah ni tak ada seorang pun yang tak pernah belajar tak baca surah Al-Fatihah. Semua baca. Okey. Wajib dibaca surah Al-Fatihah bagi setiap rakaat dalam semua jenis solat. So tak gini, duduk dengan besi, baca. Jangan malu, buka mulut, keluarkan suara. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan yang berkat ini Allah Ta'ala bagi kita hidayah, melancarkan. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min fadl.
Okey, Allah Ta'ala melancarkan, memudahkan. Okey, belajar dengan malu. Baik, seterusnya Ustaz pergi kepada rukun yang kelima, rukun. Okey, rukun sampai ke 6 jangan begitu kan. Begitu ke 6 nak pergi sebab nak duduk lebih sini. Okey, yang kelima rokok ialah rokok dari sudut syarak ialah perbuatan orang bersolat menundukkan badannya sekurang-kurangnya sehingga tangannya dapat menyentuh lutut. Tetapi yang paling sempurna ialah membongkokkan badan sehingga belakangnya menjadi sama rata atas kepala menghadap ke arah kiblat. Dia rokok agak-agak 90 darjah dari belakang naik tu, okey, jadi 90 darjah. Okey, baik. Kita tengok sini. Okey. Ustaz pernah jumpa, duk cerita kat kawan tadi. Seorang cikgu pun dah nak pergi dah lama cikgu. Dia berjawatan. Dia sembahyang lama dah, dia rokok. Ustaz tegur dia pasal apa pegang di betik. Dia kata dia selesa. Tak boleh pegang pada otak kita. Dia rokok, dia pegang betik. Dia rasa dia selesa. Tak sah solat. Pegang betik tak sah. Dia nak kena pegang ni mana? Tangan dia kena letak di atas lutut. Buka tangan. Pandang tempat sujud. Tengok ke depan. Bukan lagu tu. Dia kena turun. Sebab tu solat dia satu bentuk riyadhah. Nak betulkan keadaan dia punya tulang dan sebagainya, tulang belakang. Tunduk, boleh tunduk. Sebab tu ada setengah orang turun, dia turun, dia naik balik. Sebab dia nak ambil, okey, yang dikatakan sisi 90 darjah. Okey, sudutnya. Dia tak tahan, pun boleh. Kalau tangan dia panjang, tangan dah tu pegang di bawah. Hekok kanan. Okey, ni duk pegang betik. Saya buat pegang betik, selesa. Masalah bukan selesa, masalah hukum. Sebab sampai dah nak pentin lah cikgu tu. Masih lupa lagu tu. Tengok lah. Tanggungjawab saya, baik saya tengok. Tak boleh. Okey? Letak ni dulu. Duduk dia elok. Yang dikatakan rokok. Okey. Okey. Kalau ada seorang yang duduk. Itu bila dia duduk jalan lah. Dan keadaan orang yang sempurna, tak ada masalah. Okey? Dia kena buat. Katakan dia sakit lutut. Dia sakit lutut sekadar tu saja. Sekadar tu je lah. Yang beri kau tahu. Sebab tu disuruh kau nak rokok pun tak boleh. Dia tu atas kerusakan. Tapi buat tu menjeri, dia kena menjeri. Dia pada dalam masalah solat tak sakit. Dia menjeri, dia kena menjeri. Dia nak rokok tak boleh, dia duduk atas kursi. Dia rokok, dia tunduk sikit. Bagi orang yang sakit lutut. Okey? Ni bagi orang yang sempurna. Macam kita ni. Okey, baik. Rokok. Firman Allah tentang rokok saya tak mau baca. Okey. Kita pergi ke syarat sah rokok. Membongkokkan badan, kedua-dua tangan di atas lutut. Tidak mendongakkan kepala semata-mata untuk rokok. Tenang. Kita tengok. Kalau perempuan, dia kena macam tu. Perempuan, dia tak sama dengan lelaki lah. Sujud pun serupa juga. Tak apa nanti. Cikgu perempuan ada ustazah ada pajak. Okey, baik. Yang ke-6, i'tidal. Apa itu i'tidal? Bangun daripada rokok. Okey. Syarat i'tidal tidak niat lagi ketika mengangkat kepala daripada rokok, melainkan i'tidal hendaklah berada dalam keadaan tamak-dinah. Kita ada tamak-dinah. Tamak-dinah ni apa? Kita solat di samping rukun solat 13 dia ada Islam yang dipanggil tamak-dinah. Okey, rukuk serta tamak-dinah, i'tidal serta tamak-dinah, sujud serta tamak-dinah, duduk antara ada sujud serta tamak-dinah. Okey. Yang ketujuh sujud. Anggota sujud ada berapa? Benda yang tak ada nak paksa dah, lepas lama dah. Anggota sujud ada 7, anak-anak ingat. Sampai bila-bila pun orang tanya kita ingat. Anggota sujud ada 7. Apa dia? Dan 2 tapak tangan, 2 lutut, 2 kaki. Waktu sujud kaki hendaklah dipacak.
kena pada perut jarinya. Tak boleh buat lagu tu saja. Dia kena tekan lagu tu ni. Perut jari ni, dari kaki tu kena sujud. Ni ramai lagi yang masih sujud. Kita tengok dalam kalangan masyarakat kita, dia sujud macam tu. Tak sah nak. Tambah hampa pakai sejadah, pakai telekuk. Ustaz ke ustazah, cikgu pun tak nampak apa sujud macam mana apa buat. Okay? Dengan biarlah sujud dengan cara yang elok. Mulai hari ni aku tak malas suku aku sujud buang aku tak buang badan aku. Aku nak tekan betul-betul sujud. Ni nak tekan dia ni. Minta maaf nak. Okey. Lagi kenal dulu. Sujud. Dahi kena. Sampai hidung lah dahi. Ini tak mau lagu tu. Tak sah. Lagu tu tak sah. Dia kena macam tu. Tangan. Ingat tangan. Dua tapak tangan. Tapak tangan macam mana tapak tangan. Betul-betul dia kena hampak di atas. Sebab dia nak sujud tu. Tak boleh macam tu. Ramai orang hari ni sujud. Bila dia sujud, jadi lagu tu. Bila lagu tu, perut jari ni tak kena pada lantai tempat dia sujud. Tak sah. Balik kepada fawailul musallin. Semua lagu. Ni yang kita tahsin solat ni, kita nak memperelokkan solat kita. Belum ni aku buat kadang-kadang aku suka ada bunyi sujud. Buat begitu. Sujud. Bila sujud, tidak boleh ada perkara yang menghalang daripada tempat sujudnya. Kalau ada rambut keluar, rambut kita panjang, keluar kita guna rambut, kita bangun balik tak sah. Kain telekung kita main ke depan, kita sujud atas kain telekung, tak sah. Kalau kain telekung tu memang duduk di situ, tak ada masalah. Dia sujud atas kain telekung. Kita bangun kain telekung tu duduk ada di situ. Tu tak apa. Kalau kain tu ikut kita, macam saya pakai ni, lidah ni, dia sujud, kena di atas tempat sujud. Dia sujud. Dia bangun, dia ikut bangun. Tak sah. Ya. Nak? Tu nak parti tu kita nak perbaiki tu, nak pergi elok tu. Okey, baik. Seterusnya sujud dalam solat. Kita tengok sujud yang sempurna. Okey, kita pergi syarat sah sujud. 7 anggota sujud. Ada Ustaz kata tadi. Okey. Okey, punggung diangkat, tidak berlapik semata-mata kerana Allah menekan dari dalam keadaan tenang. Sujud, tekan dari buat sujud. Okey, saya ada gambar rajah ni. Yang ke-8, duduk di antara dua sujud. Duduk antara dua sujud, duduk dalam keadaan kita panggil duduk iftirashi. Duduk iftirash. Yang ada duduk antara dua sujud, ada sujud kita bangun macam ni ada. Okey. Macam ni buat. Tak ada masalah. Okey. Macam ni sudah duduk ni. Yang tak ada macam ni. Tak ada dalam sunat. Kaki belakang, dia selang kaki. Kaki kiri ke, kaki kanan ke, selang. Ni tak ada. Okey. Yang ada dalam sunat, dalam sunnahnya berikhtiar. Duduk di atas apa? Kaki kiri. Okey. Kena baca. Okey. Macam tu pun boleh. Macam tu pun boleh. Dua-dua tak boleh, tak bengkok. Duduk dulu. Lagi pelik dia. Tak ada pelik. Apa nak peliknya? Kita yang rasa pelik. Okey. Duduk antara dua sujud. Baik. Yang ke-9, duduk ketika membaca tahiyat akhir. Duduk baca tahiyat akhir. Nak baca tahiyat akhir, nak duduk macam mana? Tak payah kita duduk susah-susah sampai duduk. Kalau boleh nak tolak kawan terbalik habis baris belah sini. Semua nak duduk. Bukan disuruh duduk macam tu. Duduk membaca tahiyat akhir, maksudnya nak baca tahiyat akhir kena duduk. Duduk macam mana? Duduk macam mana? Duduk macam ni, duduk ikhtiar boleh. Duduk macam ni pun boleh.
Duduk macam ni dia bagi duduk tawaruk. Duduk macam ni. Libat dia. Tak payah sampai nak tayat dulu. Pegang duduk sebelah mana. Setak dulu. Lain nak tayat. Tak perlu. Duduk saja. Tenang. Okey, tak boleh nak duduk lagu tu. Badan kita besar. Duduk lagu tu. Badan kita besar. Kalau saya tak mampu, baca tayat akhir. Duduk lagu tu. Baca tayat. Sebab nak baca tayat akhir, wajib duduk. Sebab tu dia kata duduk membaca tayat akhir. Bukan duduk menyenggang sampai nak terbalik tu. Okey. Baik. Duduk yang sempurna dan keadaan ini adalah dengan meletakkan papan punggung kiri di atas lantai dan mendirikan tapak kaki kanan di atas dia jari. Dia bagi duduk tawaruk. Ini dia bagi duduk tawaruk. Duduk tawaruk. Jari tunjuk tahu hukumnya. Sunat. Nah, mentang-mentang sunat ngaji lebih sikit kat kursi. Doanya. Kalau dia tengok laju lah. Aku lagi buat laju lah. Bukan tak betul. Kita ikut Imam Mazhab Syafi'i, dia mengisyaratkan ketika syahadah. Okey, dalam tahiyat. Kita nak tengok tahiyat. Ni pun dah di kanan. Duduk dengan besi nanti baca tahiyat bagi betul. Sebab tahiyat dalam rukun kau ni. Sebab dalam tahiyat lah paling banyak syaddah. Tahiyat ni sampai dekat mana? Tu ramai lagi yang tak tahu tu. Sebab tu Ustaz kata awal tadi, kita kena bezakan di antara perkara rukun dengan perkara sunat. Tak boleh nak bezakan yang sunat dengan yang rukun, maka tak sah solat. Tahiyat dekat mana? Cuba kita tengok dalam ni. Membaca tasyahud pada rakaat akhir. Apa dia tasyahud dia nak baca ni? Ni kau buka tasyahud. Okey. At-tahiyyah. Ya, dia punya sampai satu. Tengok. Ni dia baca at-tahiyyatul mubarakatul salawatul thayyibatul lillah. Tak sah anak-anak. Oi. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatul lillah. Lah tu kena banyak. Tak apa banyak tu lillah tak sah. Ingat dia teruk. Tulillah wajib kena panjang. Lebih dari 2. Jadi no? Dengan dia buat lebih kurang. Dia baca tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatul salawatul thayyibatul lillah. Assalamualaikum ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, aku jumpa di sini. Okey, baik. Kita sambung. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tang tu je tahiyat. Tu je tahiyat. Dialog Nabi dengan Allah Ta'ala ketika Isra dan Mi'raj. Dekat tu je tahiyat. Awal pun dekat tu, akhir pun dekat tu. Awal tu sebab 2 rakaat yang pertama tu. Apa hukum dia? So, sunat yang duk kata wajib. Sebab saya pernah jumpa cerita pengalaman pasangan nak nikah, dia pernah cerita kat kawan-kawan. Saya yang interview pasangan nak kahwin. Pasangan nak kahwin di Jabatan Agama. Dan saya berada di Jabatan Agama, bawa dia nak kahwin. Kebetulan Qadi tu kawan saya. Dia Zaid. Ada 4 pasang, pegawai ada 3 orang. Dia kata dia, Zaid bagi satu pasang, buat masuk dalam bilik pergi interview. Dia tanya apa saya awal. Apa hukum baca saya awal? Wajib mana tak? Pergi balik dulu 2 minggu main Zaid. Dia bila kita kata apa kata? Zaid pasal halal boleh. Saya awal pun tak boleh nak beza rukun ke sunat. Takkan nak pergi nikah. Kita tunggu betul juga tu kalau balik. Tu itu apa nak nikah tu jadi nak jadi ibu kan, nak jadi ibu kat ayah tu. Okey, baik. Jadi dekat tu yang tahiyat. Lepas tu
Bacaan didengar di sini syarat sah dia, bacaan berturut-turut dalam keadaan duduk, baca dalam bahasa Arab, jaga makhraj dan syaddah. Paling banyak syaddah, makhraj dia agak susah. At-tahiyya, at-tahiyya. Bila ya at-tahiyya tak ada lah. At-tahiyya ha tul mubarakatus salawat tut tayyibat ta dengan ta tut tayyibat. Ini bahasa Arab adalah tanam burung-burung ke apa semua. Okey. Tak menjadi bahasa Arab pun tak ada masalah. Yang penting mau ada pimpinan belajar memperelokkan bacaan. Semua kita ni lidah orang Asia ni boleh tiru cara orang Arab ni. Boleh tiru cara Cina bercakap. Itu kelebihan lidah orang Asia ni. Okey? Di Malaysia ni kita boleh tiru cara Arab baca macam mana. Sebentar ikut ajar Arab kita boleh buat. Tu jangan malu lah. Okey, baik. Yang ke-11, selawat ke atas Nabi selepas ayat akhir. Tuan sama tu. Allahumma salli ala Muhammad, tu rukun. Lepas asyhadu an la ilaha illallah. Waktu itulah sunat jarinya naik tu. Bila jari naik tu, sunat tengok. Bukan duk gedi. Dia perselisihan ulama. Hambali kata atas bawah, kiri atau kanan. Yang tak boleh dua tu. Kau kursi tu. Dia duk tulis rupanya. Saya tanya ketua Allah. Tak ada buat dulu. Bang nak tanya sikit yang abang duduk baca tahiyat tu buat apa? Dia kita duduk tulis at-tahiyat tu. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Bukan tulis. Imam Hamadi kita menggerakkan atas dan bawah saja ataupun kiri dan kanan. Bukan tulis. Kita Imam Syafi'i sunat. Dan kita tengok pada tu. Tak ada dalam perbahasan ulama Imam Mazhab ni ada kursi. Tu tak ada. Rupanya dia bertulis kaitan at-tahiyah tu pun ada. Tak tahu lah menjadi tak mana, wallahu alam. Kan? Baik. Selawat kata Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Tu wajib. Tu wajib. Allahumma salli ala Muhammad ke Allahumma salli ala Sayyidina. Jangan sebut Sayyidina. Beza lah. Nak sebut Sayyidina sebut betul-betul. Allahumma salli ala Muhammad, tak ada masalah. Itu memang selawat yang Nabi sendiri ajar. Selawat ajar. Allahumma salli ala Muhammad. Sebut nama tu, Allahumma salli ala Muhammad, kata Muhammad. Maka ulama kita orang Asia ni dia nak apa memuliakan kita perkataan Sayyid. Sayyidina, bukan Sayyidina. Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak sebut Sayyidina sebut betul. Sayyidina. Jangan sebut Sayyidina. Okey, Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad. Tu wajib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu wajib. Tu tambah mana tu? Tu sunat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tu sunat. Selawat atas keluarga Nabi, sunat. Sunat makan, sunat apaan? Itu tu. Sama lagi, kama sallaita ala Ibrahim, selawat Ibrahim yang sunat ya. Tak baca tu pun tak perlu sujud. Tapi kalau tak baca wa ala ali Muhammad, kena sujud sahwi. Sebab dia sunat sunat af'al. Tapi kalau tak sebut Allahumma salli ala Muhammad, pangkah terus solat tasawuf. Okey, paling kurang sangat tu. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad, sunat. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, tu salawat Ibrahimiyah bil alamin innaka Hamidum Majid. Kita menyanyi lagi, kita baca banyak. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni wa antal muqaddim
Mantal muakhiru la ilaha illa anta ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa supaya kita sentiasa tetap di atas landasan agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala makbul. Maka bacalah doa solat sunat, tak ada masalah. Tapi kalau yang hak rukun pun buat tak betul, macam mana nak menambah hak sunat? Okey, baik, nak habis dah. 3 lagi. 6-5 minit. Allahu Akbar. Yang ke-12 nak tambah sikit. Okey, syarat sahabat tadi baca didengar sendiri guna baca tentu. Yang ke-12 salam yang pertama. Hak mana salam tu? Pun ramai orang bagi salam tak keluar assalam. Pasal pun susah sangat nak sebut assalamu. Tak aman. Assalamualaikum. Assalamualaikum tak sah. Wajib salam ni kena ada alif lam dalam solat ni. Assalamualaikum warahmatullah. Assalam syaddah kena ada. Assalamualaikum. Tak boleh Assalamualaikum, tak sah solat. Bagi orang kalau kita jadi imam ni, anak-anak mana tahu kalau bagi imam, hak perempuan menjadi imam bersama perempuan, bagi makmum dengar Assalamualaikum warahmatullah. Saya tu yang segan nak jadi imam, saya gigi dah bawah tak ada, situ dia keluar angin habis. Tu dekat 3 bulan dah tak jadi imam. Dia jadi bawah kat saya. Dia betul lah, alas saya gigi bawah dia tak ada. Dia gigi tak ada, angin keluar, makran dulu dia tak ada nak tahan. Okay? Kena duduk-duduk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kum. Assalamualaikum warahmatullah. Habis solat. Selesai. Itu pandangan sunat. Solat salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sunat. Pandang kiri, sunat. Duduk tahiyat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, sah dah solat dah. Solat dah habis. Dia tak ada nak beri salam yang kedua, Ustaz. Salam yang kedua sunat. Boleh kita kena beza di antara rukun nazar dan sunat. Jadi kalau kita boleh beza di situ, apa masalah yang berlaku dalam solat, kita dah tahu. Solat kita sah tak sah. Solat imam kita sah tak sah. Boleh kita jadi makmum. Jadi takat tengok tu, tengok ke kiri dan ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada nak Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada nak tu. Yang ada paling kanan, paling kiri saja. Anggur tak ada. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok ke kanan. Jangan kawan kita jawab pula waalaikumsalam. Jangan duk main-main. Okey? Okey anak boleh? Boleh tak? Baik. Okey. Jadi solat perbuatan tertentu, perkataan tertentu dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salam last akhir kami. Batuan 13 bukan 13. Tertib maksudnya kita buat mengikut urutan. Okey, baik. Habis sampai di situ. So saya minta ya. Dia tak ada hukum tu. Dia tak ada hukum juga. Sebab tu buat kadang kata lah, sebab tu dia balik tu dia melarang sapu muka. Sebab tak ada langgar kita kena sapu muka. Itu yang kita orang tua dulu sebab dulu dia katakan taklid tu. Kita duduk tengok tu kita mak kita bila solat habis sapu nak balik muka sapu kepala belakang. Kok main belakang. Jadi nak hukum tak ada. Sebab dia tak, jadi dia takat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah habis solat, dia sapu muka kan, tak sapu muka kan, tak mencacatkan solat. Sebab solat dah habis dah. Dia nak sapu muka duduk belah, boleh. Walaupun tak ada nas. Bukan kita solat batal tak. Solat tak batal. Cuma orang fikir ada tak nas. Boleh sapu muka dan muka.
Dan ada doa. Nak baca doa, maksudnya kita cakap pasal solat, dia cakap Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi dia nak bagi dulu Alhamdulillah. Tapi dia nak baca istighfar, kalau dia nak zikir, kalau dia nak apa ke, dah tak mengganggu lagi solat dah habis dah. Hubungan dia dengan solat. Itu juga adab-adab selepas solat. Ada lagi itu disebut istighfar. Jadi banyaklah pendapat-pendapat yang kata memang disebut istighfar. Tak ada pun surah Fatihah. Kalau baca surah Fatihah apa hukum yang tak ada apa pun. Tanpa baca dapat banyak, tanpa zikir dapat banyak. Berbanding dengan tak buat langsung apa pun tak dapat. Begitu tadi. Okey. Baik, jadi anak-anak, lagi-lagi 2, 4, 6, 8, 9 ya. Anak-anak ni duduk dengan Cikgu Naim. Duduk ni. Perempuan dah ramai. Oleh kerana perempuan dah ramai. Perempuan dah ramai. Okey. Ada berapa orang perempuan? Ustazah, ada berapa orang perempuan? Tak bilangi. Okey, perempuan kalau boleh jadikan 4 kumpulan. Ustazah ambil 1, Cikgu Rabiah ambil 1, Cikgu Zurina ambil 1, Cikgu Atika ambil 1. Duduk dalam kumpulan, pilihlah mana anak-anak. Cikgu Yan ambil 1, kongsi dengan Cikgu Yati. Cikgu ada satu kumpulan, 3 orang cikgu pun tak apa. Mengajar dan belajar. Itu menambah, kita nak memperbaiki tentang pola hidup. Okey, lagi-lagi ni kalau boleh Cikgu Cikgu Naim, Cikgu Sadin, apa nama sekali kampung, duduk belah luar ke duduk mana? Duduk ruang dalam ni bagi kat berapa? Puan kepada orang ramai. Okey, kita duduk dalam LDK, kita bagi sebagai LDK, cuba baca anak-anak. Cikgu saya saran kat kamu, cuba baca depan cikgu, bagi cikgu tegur mana kesalahan yang kesilapan. Okey? Terutama rukun kauli. Okey, kita berhenti sampai pukul 7. Okey, 7 dah bagi masa lebih kurang dalam 5 hingga 10 minit. Nak mandi ke, nak apa ke, kita kata masuk ke dalam surau, kita buat. Kalau sempat kita baca Yasin dan Lahir Ringkas. Kalau tak sempat kita cuma baca tak, kita buat tahlil. Kalau kamu nak ambil masa 15 minit untuk mandi, nak puasa segar, nak apa semua, kita akan buat tahlil saja. Okey, dalam surau. Sebelum kita buka puasa. Okey, duduk dengan Cikgu Naim. Kalau Cikgu nak jadi ambil duduk buat ada 2 orang. Ubah. Dah mengajar, belajar. Perempuan saja. Okey. Cikgu perempuan tolong ambil belajar perempuan. InsyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.